Buletin Didik 16 November bersama saya Zaidi Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir 1.4 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun layak mengundi pada Sabtu ini. Banyak diperkatakan mengenai tahap celik mereka mengenai politik tanah air dalam menunaikan tanggungjawab itu untuk kali pertama. Namun bagi golongan itu sendiri, rata-rata menganggap sudah bersedia untuk memangkah kertas undi berdasarkan fakta dan bukan sentimen. Ramai daripada mereka menjadikan media sosial khususnya TikTok sebagai sandaran utama memperoleh maklumat mengenai perjalanan proses pilihan raya, calon dan parti bertanding serta fungsi parlimen. Namun tidak kurang yang merujuk ibu bapa untuk memperolehi maklumat selain membuat penelitian sendiri. Personally lah, saya buat research sikit siapa calon yang bertanding di tempat saya, parlimen saya. Dan saya research sikit background dia orang, apa yang melayakkan dia orang untuk menjadi pemimpin di tempat saya tu. Saya undi secara rasional lah sebab ini melibatkan masa depan negara. Jangan terlalu terpengaruh dengan family ataupun kawan-kawan. Kita kena ada decision sendirilah, sebab tu kita dapat peluang mengundi kali ni. Kita dah diconsider mencapai tarikh matang 18 tahun. Perbandingan Dewan Negara, Dewan Rakyat, institusi tu. Tahulah juga sikit. Hari tu tengok TikTok ada belajar dari situ. Ada orang ajar. Apapun perasaan gementar bercampur keliru tetap ada. Sebenarnya sekarang saya pun macam tengah macam keliru lagi. So masa tengah solat sekarang lagi nak pilih. So macam tak tahulah. Bagi penganalisis politik Profesor Azmi Hassan, kesedaran golongan muda untuk keluar mengundi berada pada tahap tertinggi. Di peringkat nasional, saya melihat anak-anak muda mereka merasa mual melihat apa yang berlaku 4,5 tahun lepas. Jadi mereka akan mengatakan ini masa mereka. Mereka nak buat keputusan, bentuk parlimen mana yang mereka hendak, bentuk kerajaan yang bentuk mana yang mereka hendak. Berdasarkan interaksi beliau bersama pengundi remaja, Profesor Azmi yakin mereka arif mengenai isu-isu panas seperti pengangguran, kos sara hidup dan mutu sistem pendidikan yang dibawa oleh calon untuk mendapatkan undi mereka. Dalam pada itu, hampir 11,000 penuntut Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA pulang ke destinasi masing-masing bermula hari ini bagi menunaikan hak mengundi Sabtu ini. Sebahagian besar mereka adalah pengundi kali pertama. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Hafiz Yusof berkata, pihaknya menyokong inisiatif Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi peluang kepada penuntutnya memainkan peranan memilih kerajaan. Pada masa sama, pihak universiti juga berusaha menyediakan pengangkutan bagi memudahkan mereka pulang mengikut keperluan dan kemudahan yang ada. UNIZA mempunyai 13,000 penuntut. Dianggarkan hampir 11,000 orang pulang untuk mengundi kecuali pelajar dari Sabah dan Sarawak. Seorang guru cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah telah memperkenalkan program pengatur caraan robotik untuk membantu muridnya menguasai pendidik robotik. Bagi Ismail Saleh yang juga guru cemerlang Hifz Al-Quran, pelajar perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi untuk mendepani cabaran revolusi perindustrian 4.0. Jelas Cikgu Ismail, pendidikan robotik dalam kalangan pelajar sekolah, terutamanya di pedalaman, masih kurang berkembang kerana ia memerlukan kos yang tinggi. Justru beliau memperkenalkan satu program pengatur caraan dan pendidikan robotik. Inisiatif itu turut disokong kerjasama dengan beberapa syarikat teknologi dan badan korporat yang tampil membantu dan menyumbang. Cikgu Ismail sememangnya dikenali menerusi penglibatan aktif dalam dunia robotik dan drone di sekolah selain menyebar luas program sedemikian dalam kalangan komuniti setempat. Beliau pernah memenangi anugerah khas inovasi pendidikan sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun lalu. Cikgu Ismail juga telah membangunkan inovasi musyaf digital iaitu aplikasi hafazan Smart Al-Quran Memorization. Ia berjaya meraih 9 pingat emas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak dibangunkan pada 2019. Berasa teruja dan tidak sabar untuk pergi mengundi kerana ini adalah pengalaman pertama saya dan peluang untuk saya memilih calon yang saya rasa layak dalam menstabilkan ekonomi. Ini merupakan tanggungjawab yang besar buat saya sebagai seorang rakyat Malaysia.
Bersua kembali, pelbagai ragam dan cara dapat kita lihat menjelang PRU15. Di Klebang Melaka, sebuah restoran menawarkan diskaun harga makanan untuk pelanggan yang menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi Sabtu ini. Pemilik restoran Marina Mak Ramli berkata, inisiatif itu dilakukan bagi menghargai orang ramai yang keluar mengundi, membolehkan mereka menikmati makanan dengan harga lebih murah. Idea itu tercetus selepas mendapati peratusan keluar mengundi dalam kalangan penduduk Melaka pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka tahun lalu adalah rendah. Kita akan bagi 10% diskaun untuk setiap orang sehingga Ahad ni. Janji kena ada bukti celup jari yang tanda untuk mengundi itu dah selesai. Rakyat Melaka digalakkan balik mengundi. Kita sebagai rakyat Malaysia kena ada tanggungjawab mengundi untuk kesejahteraan negara kita. Sementara itu, suaminya Kamarul Hisham Kamaruddin menafikan dakwaan diskaun harga makanan itu ditaja oleh parti politik atau calon tertentu yang bertanding. Tidak berpegang pada mana-mana parti sebab saya punya pelanggan-pelanggan saya ni semua parti pun menjadi customer saya dan semua menjadikan kawan saya juga. Jadi saya welcome untuk semua orang. Kita neutral. Melaka bakal memiliki satu lagi tarikan baharu menerusi pembinaan Taman Tema Disneyland yang dijadualkan pada 2027. Projek itu bernilai lebih 1 bilion ringgit dan akan dibangunkan di sebuah kawasan seluas 80 hektar di Jasin. Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jalani Khamis berkata, Taman Tema berkenaan dijangka dapat merancakkan lagi sektor pelancongan negeri yang menyasarkan kedatangan pelancong seramai 20 juta orang setahun. People can enjoy their time there. Alright? And a new attraction. We must have this because A Formosa is doing well. Alhamdulillah. But people have no options. So I want people to come to Melaka to have options. Supaya orang datang ke Melaka ni ada pilihan. Selain dia pergi A Formosa, dia boleh pergi Disneyland pula untuk tidur, santai dan berhibur dalam kawasan itu, insya-Allah. Projek bakal dibangunkan anak syarikat kerajaan negeri Taming Sari Berhad dengan sebuah syarikat Korea Selatan, Korea Camping Caravanning Federation. Jelasnya, syarikat Korea Selatan itu pada dasarnya bersetuju membangunkan sistem rangkaian kereta api magnetik atau maglev. Rangkaian maglev bernilai 800 juta ringgit itu akan menghubungkan semua destinasi pelancongan di Melaka dengan Taman Tema Disneyland sebagai stesen utama. Antara lokasi pelancongan itu ialah Klebang, Air Keruh dan Alur Gajah. Yang bakal KCI Metrolink bangunkan sebagai pemain sektor. Tahukah adik-adik, pada Kaabah kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah. Pada tahun 1927, ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Rakyat kelahiran Malaysia diumumkan juara siri TV terkenal The Great British Bake Off. Untuk musim ke-13 ini, Syabira Yusof, 32 tahun, menewaskan dua peserta lain di peringkat akhir program tersebut yang disiarkan di United Kingdom semalam. Syabira adalah pakar penyelidik kardiovaskular di London. Dia berpindah ke UK pada 2013 untuk menyambung pengajian ijazah Dr. Falsafah PhD dan menariknya hanya mula membuat kek pada 2017. Syabira yang menyifatkan kemenangan itu sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya sering menarik perhatian juri Paul Hollywood dan Brulith dengan bakat dan kreativitinya.
dia sering menyuntik cita rasa Malaysia dan kombinasi penuh kelainan ke dalam masakan klasik British seperti kek berinspirasikan nasi lemak dengan sambal petai. Resepi dan ciptaan keknya untuk cabaran Showstopper menampilkan struktur orang utan mendapat pujian juri dan penonton. Syabira mencuba nasib dalam rancangan popular di serata dunia itu setelah menontonnya setiap tahun. Untuk musim ini, 12 peserta bertarung dalam program mingguan yang disiarkan sejak 13 September. Bagaimana menjadikan pemain-pemain bola sepak dan puluhan ribu penonton di stadium kekal selesa dengan suhu panas di Piala Dunia 2022 di Qatar? Jawapannya, bangunkan teknologi yang menyimpan udara sejuk di dalam stadium. Itu yang dilakukan oleh jurutera tempatan Saud Ghani yang juga dikenali sebagai Dr. Cool. Jelas Saud, secara purata, setiap manusia mengeluarkan haba bersamaan haba daripada dua komputer riba. I cannot put 40,000 people, which is roughly 80,000 laptops in a space for 4 hours without giving them a sort of ventilation. And when we talk about air conditioning, by the way, it's a conditioning of air, not only temperature. So we are purifying that air, recycling that air. So it's not about temperature, it's about humidity, it's about air pollutant control. Caranya, udara sejuk akan dilepaskan dari panel di bawah ribuan tempat duduk penonton serta paip besar di tepi padang. Ia disejukkan kembali, ditapis dan dikeluarkan semula menggunakan teknik peredaran udara. Saud turut mengkaji data meteorologi di Doha untuk tempoh 30 tahun yang lalu bagi mengetahui bagaimana kemasukan angin boleh mempengaruhi lokasi udara sejuk yang diletakkannya di dalam stadium. Teknologi ini sama seperti yang digunakan untuk sistem pertanian rumah hijau di padang pasir. Qatar, pengeluar gas semula jadi terbesar di dunia, telah pun berikrar untuk melangsungkan Piala Dunia yang neutral carbon ketika membida hak penganjurannya lebih 11 tahun lalu. Selepas dua percubaan sebelum ini gagal, Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA bersedia melancarkan roket gergasi ke bulan tengah malam ini waktu Malaysia. Perkara itu diumumkan oleh pengurus Artemis 1 Mike Sarafin dari Ibu Pejabat NASA. Pelancaran dari Florida, Amerika Syarikat itu adalah yang pertama membabitkan roket sistem pelancaran angkasa setinggi 32 tingkat yang paling berkuasa pernah direka oleh NASA. Cuaca dijangkakan baik dengan 80% peluang untuk dilancarkan dalam tempoh 2 jam bermula 1.4 minit pagi waktu tempatan. Misi Artemis 1, penerbangan ujian tanpa angkasawan itu, mewakili langkah pertama dalam rancangan Agensi Angkasa Amerika Syarikat untuk membina kehadiran berbekalan di bulan serta memulakan pembelajaran dari sana sebagai persediaan penerokaan ke Marikh pada 2030. Misi berkenaan tertangguh sebelum ini kerana ribut taufan Nicole. Jika berjalan seperti dirancangkan, misi itu akan dijalankan selama 25 hari dengan pendaratan di Lautan Pasifik dijadual pada 11 Disember nanti. Laporan sukan dimulakan dengan bola sepak Piala Malaysia. Johor Darul Takzim JDT menarik nafas lega berjaya mengatasi tentangan sengit Sabah FC di Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama. JDT menang tipis 1-0 hasil jaringan pemain lincah kebangsaan Arif Aiman Hanafi. Seperti dijangka, JDT menerima tentangan sengit Sabah FC di Kota Kinabalu sebaik permainan bermula. Meskipun di asa awal, pertahanan Sabah bijak menyerap tekanan dibantu ketakasan penjaga gol Damien Lim. Malah, JDT juga cemas apabila tuan rumah melancarkan serangan balas. Antaranya menerusi tandukan Pak Tesu minit ke-18 yang menggegar palang gol.
asalkan JDT akhirnya berhasil menerusi gerakan solo Arif Aiman yang mengelirukan pertahanan Sabah sebelum rembatannya menewaskan Damien pada minit ke-34. 1-0 pada babak pertama. Aksi lebih rancak ditampilkan kedua-dua pasukan bersambung separuh masa kedua. JDT melepaskan kesempatan menggandakan jaringan selepas 10 minit babak kedua bermula apabila sepakan penalti Bergson de Silva diselamatkan Damien. Memasuki minit ke-73, JDT tersentak apabila pemainnya Feroz Baharudin dibuang padang selepas mendapat kad kuning kedua susulan terjahan ke atas Sadir Ramdhani. Bagaimanapun Sabah gagal memanfaatkan kesempatan kepincangan lawan itu dan kedudukan 1-0 berpihak JDT sehingga whistle penamat. Separuh akhir kedua dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri 20 November ini. Jam 9 malam ini di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, satu lagi saingan separuh akhir menyaksikan Selangor FC menentang Terengganu FC. Apa yang pasti, ia menjanjikan pertemuan menarik berdasarkan peningkatan prestasi semasa kedua-dua pasukan. Rekod pertemuan musim ini jelas memperlihatkan dominasi Terengganu menyaksikan jago Pantai Timur itu menang ketiga-tiga perlawanan. Selangor ketika itu dibimbing jurulatih dari Jerman, Michael Fichtembiner, sebelum kehadiran pengendali sekarang Tan Cheng Ho. Cheng Ho yang dilantik selaku ketua jurulatih Oktober lalu jelas memiliki sentuhan tersendiri. Selangor tidak pernah tewas di bawah kendalian bekas ketua jurulatih Harimau Melaya itu. Mereka mara ke separuh akhir selepas menundukkan Negeri Sembilan FC menerusi agregat 4-2. Bagi Terengganu, rekod lalu tidak lagi dijadikan sandaran. Malah ketua jurulatihnya Nafuzi Zain mahu pemainnya sentiasa waspada dengan kebangkitan Selangor. Terengganu layak ke separuh akhir susulan kemenangan agregat 4-1 menyingkirkan juara bertahan Kuala Lumpur City. 4 pasukan bakal berentak pada kejohanan bola sepak Prayu Cup 2022 dari 22 hingga 30 November ini. Berlangsung di Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari, AMD di Gambang, Pahang. Penganjuran edisi kedua ini antara usaha Kementerian Pengajian Tinggi untuk melahirkan lebih ramai The Thinking Athlete. 4 pasukan yang mengambil bahagian ialah AMD, Akademi Bola Sepak Felda, Akademi Bola Sepak Terengganu dan Malaysia University Football Team MUFT. Kejohanan bakal memberi ruang dan peluang kepada pasukan akademi elit di negara ini beraksi dalam satu kejohanan kompetitif. Selain meningkatkan mutu permainan, kejohanan ini juga akan menjadi satu batu loncatan untuk atlet menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi. Seterusnya, menzahirkan usaha KPT melahirkan lebih ramai thinking athlete. Johan bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000, tempat kedua RM8,000, manakala tempat ketiga dan keempat masing-masing RM6,000 dan RM4,000. Anugerah khas turut diadakan buat penjaring terbanyak, penjaring gol terbaik, penyerang terbaik dan pemain terbaik kejohanan. Sidang media pengumuman kejohanan Prayu Cup disempurnakan Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan KPT merangkap pengarah projek Datuk Dr. Pekan Ramli. Hadir sama Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Kejohanan Farid Dewan serta Ketua Cawangan Projek Khas Bahagian Pembangunan Sukan MSN Muhammad Syukri Harun. Ini pula ganjaran RM1,000 buat peserta yang memecah rekod kebangsaan pada kejohanan olahraga komuniti Asia Sport Z Flex, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kejohanan yang mempertandingkan 4 kategori, bawah 12 tahun, bawah 14, bawah 16 dan terbuka dijadual berlangsung di Stadium Mini Majlis Sukan Bukit Jalil pada 2 hingga 4 Disember depan. Pada majlis pelancaran yang berlangsung di Wisma Olimpik Malaysia semalam, disahkan hampir 1,500 peserta termasuk dari Singapura akan mengambil bahagian. Kejohanan menjanjikan saingan menarik dengan penyertaan atlet-atlet kebangsaan, antaranya pelari pecut Muhammad Azim Fahmi, Khairul Hafiz Jantan serta atlet parak Ziyad Zulkifli dan Datuk Abdul Latif Romli. Juga menjadi tarikan kejohanan akan menggunakan teknologi digital secara keseluruhan termasuk menentukan pemenang menerusi foto finish. Pertunjukan cahaya tahunan di London Royal Botanical Gardens memasuki tahun ke-10 tahun ini. Lebih 1 juta lampu dinyalakan di sepanjang laluan 2.7 km dengan tarikan tahun ini melibatkan pemasangan hasil seni, iluminasi dan ilusi optikal tergantung. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.